SPRM akan siasat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan terlibat kes perolehan bekal dan urus kenderaan kerajaan. Bekas hakim berpandangan kerajaan punyai kuasa bebaskan Najib ikut Akta Penjara 1955. Pensyarah UUM tarik balik saman fitnah terhadap Hannah Yu. Isteri bekas yang di-Pertua Sarawak mohon orang ramai henti buat spekulasi terhadap dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 6 Februari 2024 bersamaan 25 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil semua yang terlibat dalam membuat keputusan penganugerahan kontrak perolehan syarikat membekal dan menguruskan kenderaan Spenco Sdn Bhd Spenco sejak ia beroperasi pada 1990-an. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata ia termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu. Beliau berkata keterangan daripada semua yang terlibat itu perlu bagi melengkapkan siasatan kes berkenaan. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan Spenco hanya merugikan negara. Katanya, beliau tahu kontrak terbabit juga tidak menyenangkan penjawat awam yang menggunakan kemudahan berkenaan dan beliau tegas terhadap Spenco itu sejak menjadi Menteri Keuangan. Bekas Hakim Mahkamah Rayuan Hamid Sultan Abu Bakar berkata kerajaan mempunyai kuasa membebaskan Najib Razak daripada penjara mengikut Akta Penjara 1955 walaupun lembaga pengampunan hanya mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Katanya, Seksyen 43 Akta Penjara membenarkan pembebasan mana-mana banduan secara lesen tertakluk kepada peraturan ditetapkan oleh Menteri. Peruntukan itu turut menyatakan bahawa syarat bagi pembebasan mana-mana banduan boleh dinyatakan dalam lesen berkenaan. Penjara terletak di bawah bidang kuasa Menteri Dalam Negeri. Bagaimanapun katanya, nampak seolah-olah tiada peraturan sedia ada yang membolehkan Najib dilepaskan dan disebabkan itu Menteri berkenaan mungkin perlu mewujudkan peraturan untuk tujuan itu. Hamid berkata proses itu tidak tertakluk kepada sebarang permohonan kepada lembaga pengampunan dan bergantung kepada keputusan kerajaan. Kerajaan meluluskan peruntukan pembangunan berjumlah 2.81 bilion ringgit di bawah Rolling Plan keempat RP4 Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 bagi negeri Kelantan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Ni Ahmad berkata jumlah itu meliputi pelaksanaan 92 projek baharu yang diluluskan pada tahun ini. Menurut beliau, peruntukan itu juga adalah peningkatan 0.24 bilion ringgit berbanding peruntukan asal yang diluluskan tahun lepas. Nik Nazmi yang juga pengerusi bersama Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kelantan berkata, Kementerian Kerja Raya KKR mencatat jumlah peruntukan pembangunan terbesar pada tahun ini iaitu 0.8 bilion ringgit melibatkan 32 projek. Katanya jumlah keseluruhan kos pembinaan tersebut adalah sebanyak 4.79 bilion ringgit. Bekas Naib Presiden PKR N Surendran kesal dengan sikap berdiam diri Ahli Parlimen Pakatan Harapan PH dan DAP mengenai siasatan hasutan terhadap Tony Pua. Menerusi ucapan di laman X, beliau menyindir dengan berkata rakan-rakan lamanya telah karam. Bekas Ahli Parlimen Padang Serai itu merujuk siasatan di bawah Akta Hasutan 1948 terhadap Pua berhubung catatan di Facebook yang mengkritik keputusan Lembaga Pengampunan untuk mengurangkan hukuman penjara Najib Razak.
Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, kenyataan puak itu berbaur hasutan kerana mengkritik kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan dan dianggap menghasut orang lain supaya membenci institusi diraja. Puas malam disoal siasat selama lebih 1 jam di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman di Kuala Lumpur dan polis kemudiannya merampas komputer ribanya. Pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM Kamarul Zaman Yusof menarik balik saman fitnah yang dikemukakannya terhadap Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Yeoh yang juga ahli Parlimen Segambut mengesahkan perkara itu dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan hari ini. Katanya, beliau mengalu-alukan keputusan Kamarul Zaman Yusof untuk menarik balik saman fitnahnya di Facebook pada tahun 2020. Yeoh menambah, dia hanya ingin melupakan isu tersebut dan kini Kamarul Zaman sudah menghentikan proses tuntutannya di mahkamah. Pada September 2020, Kamarul Zaman memfailkan tindakan sivil ke atas hantaran Yeoh di media sosial dan pemimpin DAP terbabit memfailkan pembelaan pada tahun berikutnya. Bersih tidak akan menolak kemungkinan untuk mengadakan protes berhubung pengurangan hukuman ke atas Datuk Seri Najib Razak. Pengerusi Bersih Muhammad Faisal Abdul Aziz berkata, kemungkinan tersebut telah dibincangkan pada mesyuarat semalam. Sementara itu, bekas pengerusi Bersih 2.0 Maria Chin Abdullah berkata, protes itu akan diadakan secara dalam talian selepas cuti Tahun Baharu Cina. Mengulas lanjut, Muhammad Faisal berkata, Bersih akan mengadakan sidang akhbar mengenai perkara itu esok bersama-sama dengan beberapa pertubuhan masyarakat sivil dan kumpulan pelajar serta kumpulan belia lain. Jumaat lalu, Lembaga Pengampunan mengumumkan bahawa hukuman penjara Najib akan dikurangkan daripada 12 kepada 6 tahun. Isteri kepada bekas yang di-Pertua Sarawak memohon orang ramai untuk berhenti membuat spekulasi terhadap dirinya. Rahdat Kurdi menerusi surat terbukanya berkata, beliau berdepan kempen atas talian yang memburukkannya. Surat itu dikeluarkan selepas timbul dakwaan wanita Arab itu membawa keluar Tun Pehin Abdul Taib Mahmud dari sebuah hospital di Kuching tanpa persetujuan doktor, tuduhan yang dinafikannya. Katanya, keutamaan dirinya ketika ini adalah kesejahteraan suami iaitu Tun Taib. Rahdat malam tadi berkongsi nota tulisan tangan jururawat bagi membuktikan dia tidak mengingkari nasihat doktor dengan membawa Taib keluar hospital. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.